Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arasy istiwa. Bagaimana? Allah. Tapi perkataan tu dia guna. Dia kata kalau dia duduk macam tu susahlah. Nanti Tuhan ada tempat. Allah ciptakan langit dan bumi dalam isinya apa? Sitati ayyam. Berapa lama? Selama 6 hari. Takkan Tuhan perikat dengan masa pula? Masa Tuhan yang cipta. Tapi dia telah sifat. Bagi satu proses. Kalau Allah wujud bila makan, itu menjadi asas. Allah ada tidak bertempat kerana tempat diciptakan oleh Tuhan. Masakan Tuhan memerlukan apa yang dia cipta? Tempat. Saya nak tanya, apa hukum orang yang kata Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Allah mengutuskan, kemudian Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad. Atau pada sebelum itu dia telah mengutus, kemudian Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengutuskan Nuh. Kemudian itu telah memberikan, Allah mengaitkan zat Allah dengan masa. Kita kata Allah itu buat ni, kemudian Allah, kita kaitkan Allah dengan masa, kita kaitkan Allah dengan makhluk. Masa tu makhluk. Wal asr wal fajr wal duha wal lail. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa, pasal masa tu makhluk dia. Kalau kita tak boleh kaitkan dia dengan tempat, siapa yang kait dia menjadi kufur, siapa yang mengaitkan dengan masa, apa bezanya? Faham maksud saya? Faham tak? Kita kata bahawasanya apa yang disebut oleh Al-Quran dengan segala keagungan Tuhan, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, kita kata perkataan itu syirik, maka kita juga tak boleh kata kemudian Allah menyatakan, kemudian Allah menurunkan, kemudian Allah menghantar Rasul. Summa tu tak boleh. Kena summa tu masa dicipta oleh Allah. Allah tak terikat dengan masa. Tetapi kita menyebutnya masa dan tempat yang kita sebut berkaitan dengan ketuhanan yang layak bagi Tuhan. Masa dan tempat yang kita sebut berkaitan dengan ketuhanan yang layak bagi Tuhan, dengan beriktikad Tuhan tidak memerlukan itu semua. Sebab itu perbahasan falsafah yang tidak matang menyebabkan orang tak faham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Di dalam Quran kadang-kadang nak berfalsafah disyirikkan orang, dia terlupa, dilepaskan Allah daripada tempat, diikat Tuhan dengan masa. No, bukan macam tu. Makna ayat tsummastawa 'alal 'arsy maknanya adalah wa qad istawa 'alal 'arsy, iaitu mafhumnya sesungguhnya dia, iaitu Allah telah menguasai arasy. Tuan-tuan sekalian, ada setengah orang bila mereka menyebut ayat ini, maka mereka salah dalam mentafsirkannya. Antara mereka adalah golongan Al-Wahabiyah dan juga golongan Al-Mujassimah. Al-Wahabiyah mereka mengatakan, lihat ayat ini. Ayat ini ada perkataan summa. Mereka mengatakan summa ni kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, maknanya adalah kemudian. Maknanya di sisi mereka, sebelum Allah ciptakan arasy, Allah tidak duduk di atas arasy. Kemudian Allah ciptakan arasy, lalu Allah duduk di atasnya. Ini yang mereka dakwa. Mereka berkata, ini Allah kata, bukan saya kata. Jangan cakap banyak, ini Al-Quran, Allah kata macam ni. Sedangkan tuan-tuan, mereka tidak kata seperti Allah kata. Mereka tafsirkan dengan tafsiran yang bukan tafsiran ulama salafus salih. So tuan-tuan, apa jawapan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah kita atas kebatilan ini yang memesongkan makna Al-Quran? Dia macam ni. Perkataan summa tuan-tuan bukan dalam semua keadaan datang dengan makna kemudian. Ya, betul. Salah satu makna summa ialah kemudian. Tapi itu bukanlah maknanya pada ayat ini. Summa dalam ayat ini datang dengan makna al-waw, iaitu dan. Siapakah antara ulama yang telah mentafsirkan dan menafsirkan ini? Yang mentafsirkan dan menafsirkan summa stawa 'alal 'arsy dengan makna wa qad istawa 'alal 'arsy, antaranya adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat pada tahun 333 Hijrah, iaitu seorang tokoh yang alim Ahlus Sunnati wal Jamaah yang besar, yang hidup pada zaman salaf. Ini salafi original, bukan fake salaf. Beliaulah yang mengatakan dalam tafsirnya, iaitu Ta'wilatu Ahlus Sunnati juzuk keempat halaman yang ke-451, dia berkata tsummastawa 'alal 'arsy dengan makna wa qad istawa 'alal 'arsy, iaitu dan sesungguhnya dia, iaitu Allah telah menguasai arasy. Seorang ahli tafsir yang terkenal iaitu Al-Imam Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijrah, dia menyebut dalam kitab tafsirnya jilid pertama pada halaman yang ke-215 bahawa summa dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 ini adalah untuk aturan atau susunan perkhabaran, bukan untuk susunan kejadian itu sendiri. Check it out. Dia kata summa litartibil ikhbar la litartibil amri fi nafsih. Dalam mentafsirkan ayat keempat surah As-Sajdah juzuk ke-7 pada halaman ke-65, beliau menegaskan bahawa summa di sini bukan dengan makna susunan atau aturan kejadian, tetapi ia datang dengan makna al-waw, iaitu dan. Selain Al-Qurtubi, Al-Ashfash wafat pada tahun 215 Hijrah, itu seorang ahli lughah yang terkenal juga. Dia mengatakan bahawa summa ini datang dengan makna waw, iaitu dan. Lihat Al-Misbahul Munir karangan Al-Lughawi Al-Fayyumi.
Selain tu siapa lagi? Nak lagi. Tengok ni juga. Ahli tafsir yang terkenal iaitu Abu Hayyan Al-Andalusi, wafat pada tahun 745 Hijrah. Dalam tafsirnya juzuk ke-6 pada halaman yang ke-267, dia menyebutkan bahawa qala Ibnu Athiyyah thumma huna li'atfil jumali la litartib. Maksudnya Ibnu Athiyyah berkata, thumma di sini adalah untuk tujuan mengatafkan jumlah ayat atau ia kata hubung untuk menggabungkan ayat, bukan untuk susunan atau aturan kejadian. Cukup tak ni? Tengok ni lagi, Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah, wafat pada tahun 733 Hijrah. Dalam kitabnya Idahul Dalil fi Qat'i Hujaj Ahli Ta'til, pada halaman yang ke-136, dia mengatakan, walaysa lafzatu thumma huna litartibi dhalik, bal hiya min babi tartibil akhbar wa atfi ba'dihha ala ba'd. Maknanya bukanlah lafaz thumma di sini untuk susunan atau aturan kejadian itu, tetapi ia adalah termasuk dalam susunan atau aturan perkhabaran, dan ia adalah ataf, iaitu kata hubung yang menggabungkan sebahagiannya atas yang lain. Bukanlah makna ayat tersebut bahawa Allah sebelum itu tidak menguasai arasy, kemudian Allah jadi lepas tu menguasainya. Tidak, tuan-tuan. Tetapi yang dikehendaki dengan ayat tersebut ialah pengkhabaran bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan langit-langit dan juga bumi, dan pengkhabaran bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menguasai arasy. Ibnu Jama'ah ini adalah antara yang dipuji dan disanjung oleh Az-Zahabi dengan katanya, kana qawiyyal musyarakati fil hadis, 'arifan bil fiqh wa usulih, zakiyan fatinan mutafanninan wari'an sayyidan tamas syakal, wafiral aqal, hasanal huda, matinad dayanah, zata 'abudin wa awrad. Maksudnya adalah beliau seorang ahli hadis yang kuat, berpengetahuan luas tentang fiqh dan juga usulnya, cerdik, pakar ilmu yang berkemahiran, seorang yang wara, sempurna bentuknya, banyak akalnya, bagus penjelasannya, kuat agamanya, seorang yang suka beribadah dan melazimi wirid-wirid. Lihat pernyataan ini dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati Thaminah, iaitu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, pada juzuk ketiga pada halaman yang ke-171. Juga kita lihat Syekh Sulaiman Al-Jamal, wafat pada tahun 1204 Hijrah. Dalam hasyiahnya ke atas tafsir Jalalain, juzuk kelima halaman yang ke-381, dia mengatakan, wa thumma litartibil ikhbaril zikri wa laysa litartibil zamani, fa inna istila'ahu ta'ala 'alal 'arsy bil qahri wat tasarrufi sabiqun 'ala khalqis samawati wal ardh. Maknanya adalah, dan summa adalah untuk susunan perkhabaran dalam penyebutan dan bukan untuk susunan kronologi kejadian dari sudut masa. Maka sesungguhnya penguasaan Allah ke atas arasy dengan makna penguasaan dan pengawalan itu mendahului atas penciptaan langit-langit dan juga bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menerusi ayat ini sebenarnya golongan Wahabiyah mereka sangat-sangat terehat. Mereka terehat, tuan-tuan, mereka mahu menjadikan ayat ini sebagai bukti bahawa istiwa yang warid dalam Al-Quran ini maknanya duduk bersemayam. Padahal tuan-tuan, ini tidak betul. Ini bukan dalil untuk mereka dan bukan ini maknanya. Kemudian kalimah istawa dalam bahasa Arab ada 15 makna sebagaimana yang telah dinaskan oleh Al-Hafidhul Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi, wafat pada tahun 543 Hijrah, dalam kitabnya Aridatul Ahwazi bi Syarh Sahih At-Tirmizi pada juzuk kedua pada halaman yang ke-236. Antara maknanya ialah menguasai, antara maknanya lagi ialah menjaga dan mengekalkan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala itu menguasai arasy, menjaganya dan juga menekankannya. Tidak boleh mentafsirkan atau menterjemahkan dengan secara songsa ayat ini dengan makna duduk bersemayam. Tidak boleh. So, setiap orang di sini boleh hafal jawapan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini supaya ia mantap terpahat pada hati kita. Apa dia kata? Kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, thumma istawa 'alal 'arsy, dengan makna wa qad istawa 'alal 'arsy, iaitu mafhumnya dan sesungguhnya dia iaitu Allah telah menguasai arasy. Ini elok dihafal dan juga ditulis. Kenapa? Sebab ia penting. Penting kenapa? Sebab golongan Mujassimah seperti Ibnu Taimiyah dan juga pengikutnya dalam kalangan Al-Wahabiyah, mereka memaknakan kalimah thumma di sini dengan makna at-tarakhi, iaitu kemudian, wa'iyadzubillah. Dan ini adalah suatu kebatilan. Tuan-tuan sekalian, jika mereka tanya kenapa summa di sini dalam ayat ini datang dengan makna wow, iaitu dan,
Daripada manakah kamu kata summa ini dalam ayat ini datang dengan makna wow, bukan dengan makna kemudian? Bukankah kalimah summa ni biasanya paling banyak digunakan dalam bahasa Arab ialah dengan makna kemudian, bukan dengan makna dan? Okey, jap. Saya jelaskan sekarang. Kita kata ini bersumberkan daripada syair Arab. Syair Arab yang lama memang mereka menyebut tentang perkara ini. Dan sememangnya, para ulama ahli sunnati wal jamaah dahulu jika mereka mahu mentafsirkan sesuatu ayat daripada Al-Quran, maka antara kaedahnya ialah mereka akan berpandukan kepada syair Arab. Dengan kata lain, untuk mentafsirkan kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang kurang jelas maknanya, maka mereka akan melihat kepada penggunaan orang-orang Arab terhadap kalimah-kalimah tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas, "Idza khafiya 'alaikum syai'un minal Qur'ani fa'atbi'uhu minasy syair." Mafhumnya, jika ada sesuatu yang tersembunyi atau tidak jelas kepada kamu daripada makna Al-Quran, maka carilah penjelasannya daripada syair. Dan ini dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dengan sanad-sanad yang hasan sebagaimana dalam kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari jilid ke-13 halaman yang ke-437. Juga dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Jauzi dalam kitab Majalis Ibn Jauzi fil Mutasyabih minal Ayatil Qur'aniyah pada halaman ke-128. Al-Hafidh Al-Khattabi dalam kitabnya A'lamus Sunan fi Syarh Sahih Al-Bukhari jilid kedua pada halaman yang ke-378. Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya Kitabul Asma'i was Sifat halaman yang ke-437. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak jilid kedua pada halaman yang ke-587. Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran halaman yang ke-1366 dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Berkata penyair dan dia adalah Abu Nuwas. Dia berkata, "Qul liman sada thumma sada abuhu qablahu thumma qabla zalika jadduhu." Okey, apakah maksud, apakah makna qul liman sada thumma sada abuhu? Maknanya adalah katakanlah bahawa orang itu iaitu cucu dia yang menjadi ketua. Okey. Summa di sini kita lihat dulu, kita jangan terjemahkan dahulu di sini. Sada abuhu qablahu, iaitu maksudnya sesungguhnya ayahnya sebelum itu telah jadi ketua. Summa, okey, kita tak terjemahkan juga di sini. Dia berkata qabla zalika jadduhu, maknanya sesungguhnya datuknya sebelum itu telah menjadi ketua. Okey, saya nak tanya di sini, biasanya yang jadi ketua dahulu siapa? Datuk, anak dan kemudian cucunya kan? Okey, soalan untuk Dr. Asri. Siapa yang akan jadi ketua dahulu mengikut turutan yang betul? Cucu, kemudian anak dan kemudian datuk? Ke atuk dulu, lepas tu anak, lepas tu baru cucu? Yang betul ialah ketua patutnya atuk dulu, kemudian baru anak dan kemudian barulah cucu. Ini yang betul. Tetapi di sini dia guna summa. Ini antara bukti yang dalam bahasa Arab summa juga datang dengan makna wow, iaitu dan, bukan dengan makna kemudian. Jadi maknanya atuk dan anak dan cucu. Kerana kalau di sini ditafsir dengan makna summa dengan makna kemudian, maka maknanya akan jadi dia iaitu cucu yang telah jadi ketua dahulu, kemudian ayahnya jadi ketua, kemudian atuknya jadi ketua. Padahal tuan-tuan, ia bukan macam tu. Biasanya atuk dahulu jadi ketua and then barulah anaknya dan juga lepas tu cucunya. Bukan cucu dahulu, baru anak, baru datuk. Tidak. Inilah bahasa Arab yang asli. Maka tuan-tuan, summa di sini mesti diartikan dengan makna wow, iaitu dan, supaya maknanya tidak dipesongkan, tidak diselewengkan. Maka macam itulah juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Maka tuan-tuan, makna thumma istawa 'alal 'arsy ialah wa qad istawa 'alal 'arsy, iaitu dan sesungguhnya dia iaitu Allah telah menguasai arasy. Tapi tuan-tuan, ini bukan maknanya sebelum itu Allah Subhanahu wa taala belum menguasai arasy, kemudian setelah itu dia berperang, terpaksa berperang dengan arasy sehingga akhirnya dapat menguasai arasy sebagaimana anggapan golongan Mu'tazilah terhadap ahli sunnati wal jamaah. Bukan ini maknanya di sisi ahli sunnati wal jamaah.
Arash diciptakan di bawah kekuasaan Allah. Arash masuk dalam kewujudan dan ia di bawah kekuasaan Allah. Tuan-tuan sekalian, ada sebahagian Wahabi ni, bila kita kata istawa, antara makna yang layak bagi Allah adalah menguasai, maka mereka kata apa? Mereka sangka mereka cerdik, sedangkan mereka tidak cerdik. Mereka berkata, kalau Allah menguasai arash, maka istawa itu maknanya di sisi kamu, wahai Asy'ariyah, sebelum itu Allah berperang dengan arash. Kemudian baru dia kalahkan arash untuk menguasai arash. Ini anggapan yang salah. Tuan-tuan lihatlah bagaimana syaitan tarik mereka untuk khayalkan sesuatu yang batil. Kita kata kepada mereka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apakah maksud, apakah tafsir wa huwal qahiru fawqa ibadih? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala dia yang menguasai hamba-hambanya. So tuan-tuan, adakah ayat ini yang ada di dalamnya Al-Qahir bermakna Tuhan yang dia menguasai? Adakah maknanya sebelum Allah menguasai hamba-hambanya, Allah berperang dengan hamba-hamba, kemudian Allah kalahkan mereka semua, Allah menguasai mereka lepas tu? Bukan itu maknanya. Bahkan maknanya ialah hamba-hamba ini masuk dalam kewujudan, sedangkan mereka ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya sebelum itu mereka tidak dikuasai oleh Allah, kemudian Allah taala berperang dengan mereka, kemudian baru Allah menguasai mereka. Tidak, ini bukan maknanya. Maka tuan-tuan, macam itu jugalah bila ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala itu menguasai arash. Bukan maknanya sebelum itu Allah tidak menguasai arash, kemudian berperang dengan arash, baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah itu menguasainya. Tidak. Tapi makna yang sebenar adalah arash masuk dalam kewujudan dan ia di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jelas tak? Jelas tak penonton-penonton sekalian? Kalau jelas, sila komen. Barakallahu fikum.